Okay, hai dan Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat satu movie review dan juga spoiler talk and ending explain, iaitu movie The Call. Okay, untuk kali ni aku akan buat lain sikit. Aku akan cakap pros dulu and then cons, keburukan dengan spoiler talk and ending explain tu semua aku akan cakap lepas aku bagi rating movie ni. Okay, movie ni directed by Lee Chong Hyun. Previously yang aku research, dia ada direct satu movie je kot sebelum ni, dengan iklan lah. Very young and obviously talented Korean director. Pelakon dalam movie ni ada Park Shin Hye dan Jeon Jong Seo. Aku tak tahu sebut nama Korea. Okay, expectation aku before aku tengok movie ni actually quite high sebab ramai lah orang viralkan cerita ni dekat social media semua. Nampaknya ramai yang suka lah daripada yang tak suka. Okay, synopsis pendek untuk movie ni. Seon Yoon, dia ni balik ke rumah asal dia. Dekat rumah asal dia tu yang dah lama tinggal lah, ada satu cordless phone yang suddenly ada panggilan telefon yang daripada 20 tahun yang lepas, orang yang dalam rumah tu jugalah. So the rest, yang siapa yang belum tengok, korang tengok dulu apa yang jadi semua kan. So benda yang aku baru tahu lepas aku research sikit pasal movie ni, rupanya movie ni is based on another film, iaitu British and Puerto Rican punya film, iaitu The Caller. Dia punya synopsis pun agak lebih kurang. So yang tu aku tak tengok lah. So aku tengok The Call ni je. Overall aku rasa this is actually quite a fun movie, but with a meh ending lah. Okay, so kita pergi dekat apa yang best lah tentang movie ni. First of all, aku rasa aku suka dia punya story, and aku suka juga dia punya elemen thriller dengan horror dia. Story dia aku suka sebab dia actually quite simple and agak straightforward. Aku suka yang diorang straight away go to the thriller part of the movie. Dia tak banyak sangat introduction kan, lebih-lebih apa semua tak ada. Dia just go straight, apa yang jadi kau pandai lah, kau faham, and very much straightforward, and kau faham lah apa yang diorang nak sampaikan apa semua, especially at the beginning of the movie lah. And also macam aku cakap tadi, ada element of thriller and horror. Horror dia memang yelah, dengan dia punya cinematography, dia punya lighting semua very dark. Overall very nice looking punya movie lah, at least bagi aku lah. Okay, so the second one, aku suka the conflict. Dia ada dua orang lah main character kan, Seon Yoon dengan Yeon Sok. So dua orang ni, aku panggil Seon Yoon ni SY, Yeon Sok ni YS lah, senang sikit kan. So SY ni from the present and YS ni from the past. And dua-dua orang ni, diorang ada konflik yang berbeza lah, dengan timeline yang berbeza. So it is very interesting to see lah. Yang seronoknya kau boleh tengok the progression of these two character lah, with different timeline, and macam mana diorang ni actually confronted with each other, and macam mana it's end up like a game of chess lah. Siapa yang gerak macam ni, siapa yang gerak ke sini, siapa yang gerak macam tu. So there's everything involved with their own decision. So macam main chess lah kan. Siapa dapat checkmate dulu, dia menang. Tu yang aku suka lah tentang movie ni, is the overall conflict and macam mana diorang face each other lah. Okay, another one aku suka the side character yang ada juga story diorang, yang aku suka macam mana perspektif kau tengok awal-awal tu. Nampak diorang ni jahat, tapi at the end of the movie dapat tahu yang actually diorang ni try to prevent something, benda yang buruk lah. At the end aku jadi macam, oh okay, diorang ni actually sebenarnya baik lah juga kan, untuk prevent something buruk terjadi. Okay, so for the rating The Call, aku bagi 8/10. Okay, sekarang kita dah masuk spoiler talk punya territory. So siapa yang belum tengok, korang pergi tengok dulu. Siapa yang nak stay pun boleh je stay. Kita pergi dekat apa yang buruk lah tentang movie ni bagi aku, the CGI. Especially time dia tukar timeline tu kan. Maksudnya bila something happens at the past, dia bertukar, present pun bertukar kan. Salah satu contohnya, SY punya ayah tu hidup balik. Yang the first part actually okay, aku rasa is okay, but the second one yang dah at the later part, yang dia time drive kan, aku rasa that's agak teruk lah. Aku tak tahu kenapa diorang nak try buat macam tu. It's supposed to be emotional, tapi dia macam nampak lawak lah bagi aku. Mungkin itulah CGI dia tak power sangat. The first one okay, tapi the second one not that great lah. Okay, aku nak satu juga dengan pros and cons bagi aku dalam movie ni, is
the concept lah. Even though macam tadi aku cakap the story actually is simple, it's actually because they never explain apa yang sebenarnya terjadi kan. Sebab kau tak tahu pun macam mana boleh ada telefon tu boleh contact balik orang yang apa in the present, macam mana the timeline happens apa semua, kau tak tahu pun. So they straight away bagi tahu yang okay, dia ni boleh contact dia ni. Itu je, kau tak perlu nak lebih-lebih explain anything. So that's why aku rasa aku suka cerita ni. One of it sebab dia never explain the concept truly lah. Maksudnya dia tak pernah go on detail pun. Macam some Hollywood movies, diorang the first half of the movie, sometimes even the second half, diorang try to explain the concept tau. So kau macam okay, lepas tu at the end of the movie kau akan try fikir macam oh macam mana benda ni, macam ni, macam mana. Kau try to solve the puzzle lah. Tapi for this movie dia tak perlu pun, sebab kau tak perlu tanya pun macam mana this happens. Kau boleh tanya, tapi bagi aku tak perlu tanya sebab they never really explain. Kau just have to enjoy the ride lah. Kalau kau awal-awal tu kau dah macam kenapa, macam mana boleh call pula apa semua kan. So kau dah basically kau dah tak join the ride. So kalau kau nak join the ride, kau kena just bluntly accept that benda tu jadi dan kau enjoy the ride lah. Bagi aku macam tu je. Kalau kau ada problem dengan konsep, then kau akan tak sukalah movie ni. And also this comes the problem jugalah, sebab dia akan ada something about plot holes, ada macam-macam question lah yang hanging. So kalau kau nak go on deep on that, benda tu akan jadi tak entertaining lah seperti yang kau first view the movie. Okay, so kita sampai ke ending explain yang aku akan cakap sikit tentang macam mana what happens at the end of the movie. Tapi sebelum tu aku nak sentuh sikit pasal yang YS ni, macam mana dia menang this game of chess lah. Bagi aku lah personally, this is my view, yang aku rasa dia menang bila dia berjaya musnahkan evidence tu lah. Bila kau tengok part SY tengok buku record polis tu semua dah hilang, so that's basically YS dah selamat and dia berada di rumah tu. Maksudnya in the present timeline dia pun dah ada sama dengan SY tu, sebab dia tak pernah ditangkap, tak pernah dibunuh ke apa. So bila dia musnahkan evidence tu, basically dia dah menang lah this game kan. And also it means that dia boleh contact the younger version of her lah, sebab dia tahu dia boleh contact kan. And aku rasa tu juga yang part last yang aku rasa ramai orang tak faham apa semua kan, yang part mak kepada SY ni tiba-tiba ada, lepas tu tiba-tiba hilang kan. Personally bagi aku it's just an imagination untuk si SY lah. First kau kena tengok dekat parut tu. Parut tu basically adalah YS punya parut. This means that SY ni dah lama sangat stay dengan YS sampai dia punya imagination dah dia punya mak dia dengan YS punya image dah bercantum tau. Dia dah tak boleh fikir macam mana actual physical mak dia tu macam mana tau. Dia dah samakan dengan YS ni tadi. So that's why ada parut YS dekat badan mak SY ni. So maksudnya kat sini bila diorang jatuh tu, obviously YS hidup dan mak dia terus mati kat situ lah. And YS ni jaga yang SY time muda tu dari kecil sampailah besar, sampailah the present day lah. So dia dah ubah the whole timeline. YS ni yang jaga SY sampai dia besar, sampai dia jadi tak betul macam tu kan. So that's why that whole part selepas YS nak try slash SY in the present day, tiba-tiba dia dah berubah kan, baju dia pun dah berubah apa semua. Lepas tu dia berlari, dia try cari kubur mak dia. Semua tu sebenarnya just an imagination of SY. Itu je lah. Aku rasa cukup kot untuk explain benda ni. And that's why aku rasa the ending feels a bit of meh. Macam try to be much more interesting than the movie itself lah. And also aku rasa yang it feels like a last minute punya idea lah, just throw in untuk dapatkan lebih macam orang bercakap lah tentang movie ni kan. Tu je lah kot. But the execution aku rasa is a bit weak lah. Okay, itu je untuk aku punya movie review dan spoiler talk untuk The Call. Kalau korang dah tengok, korang boleh komen kat bawah. And mungkin korang ada korang punya teori sendiri, korang boleh komen juga dekat bawah. And siapa belum tengok, pergilah tengok dulu, barulah korang boleh join komen dekat bawah. Okay, itu saja. Thank you so much for watching this. Please do like this video and subscribe this channel. Korang boleh tekan bell untuk dapatkan notification kalau aku ada upload video baru. Thank you so much.